Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 20, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan iradah ini ialah sifat yang sedia yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang sedia ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentu akan mumkinun, yang menentu akan mungkin. Hal ditulis sini yang menentu akan dia. Kan kita ada baiki dulu kan? Ada baiki. Tak, bukan kita ada baiki dah di muka surat hadapan tu. Kita ada baiki dah di bilangan yang ke-6 tu. Bilangan yang ke-6 akan dia salah, hak betulnya akan mumkinun. Muka surat 20 baris yang ke-10 daripada atas. Dia ada baiki dah tu. Spekar tak ada. Gitu je. Spekar tak pasang. Dah dengar belakang? Opang tak dengar? Boleh dah. Kuat sikit suara. Jadi dia ada baiki dah di sini ni. Yang menentu akan mumkinun. Jadi yang menentu akan dia ni, baikilah. Akan mumkinun. Dengan setengah barang yang harus atasnya atas barang. Yang bertentang dengan ilmunya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ditentu pada sedia kala dengan ada atau tak daknya, tak dak mumkinun. Atau dengan putih atau hitam, atau dengan panjang atau pendek, atau lain-lain. Dan iradah ini, sifat iradah, sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8, sifat iradah. Sifat iradah ni ialah sifat yang sedia. Sifatun qadimatun. Sifat yang qadim, sifat yang sedia. Yang mana sifat ni tidak ada permulaan bagi adanya sifat iradah. Jadi yang sedia, mana sifatun qadimatun. Kemudian qaimatun bizatillahi ta'ala, yang ada pada zat Allah. Jadi sifat yang sedia, koma. Tak, panggil apa? Koma. Kemudian sifat iradah ni ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentu akan mumkinun. Menentu akan mumkinun ni pergi kepada ta'alluq bagi sifat iradah. Jadi sifat iradah ni sifat yang sedia. Sebab kita maklumlah, zat Allah, sifat Allah qadim, kidam tu lah.
Zat Allah, sifat Allah qadim. Ada, tidak ada permulaan. Jadi yang qadim hanya zat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iradah, sifat yang sedia, sifat yang qadim ni ada pada zat Allah. Qaimatun, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana sifat yang ke-8, sifat kudrah, sama juga dengan sifat iradah, ilmu, sama basar, hayat, sama basar kalam. 7 sifat ma'ani ni sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah 7 ni dipanggil sifat ma'ani. Dipanggil sifat ma'ani. Sifat yang dibangsakan kepada maknan. Apa dia pengertian maknan? Maknan ni perkara yang ada. Itu maknan. Sifat yang ada dipanggil maknan. Kalau macam kita lah. Kalau macam sifat makhluk, hitam, putih. Ada tak sifat tu? Adalah. Kita boleh tengok sifat hitam, sifat putih. Itu dia panggil maknan. Sebab sifat yang ada. Kemudian kalau kita kata kok manis, masing. Ada ke tak? Ada. Itu dipanggil sifat manis, sifat masing adalah sifat maknan dipanggil. Sifat ma'ani. Sifat yang ada. Pada ni. Sifat yang ada. Itu dipanggil maknan. Jamak dia ma'ani. Sifatun ma'ani. Sifat yang dibangsakan kepada maknan, kepada sifat yang ada. Jadi kalau hak maknan, hak makhluk tadilah. Hitam, putih, manis, masing, tu sifat yang ada dipanggil maknan. Jadi ma'ani. Jadi daripada sifat kudrah sampai ke sifat kalam dipanggil sifat yang wujudiyah. Sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya jikalau Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding antara kita dengan Allah di hari akhirat, selain daripada kita dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada, kita dapat juga melihat sifat-sifat ma'ani. Sebab sifat ma'ani adalah sifat yang ada. Zat Allah, zat yang ada. Sifat kudrah, iradah sampai ke kalam, sifat yang ada. Jadi selain daripada kita dapat melihat zat Allah, kita dapat juga melihat akan sifat-sifat ma'ani. Sebab sifat ma'ani ni sifat yang ada. Ada pun macam sifat salbiyah, kidam, baqa sampai ke wahdaniyah, itu dia panggil sifatun adamiyatun. Sifat tu tak ada. Cuma kita reti, kita faham zat Allah yang tidak ada permulaan bersifat dengan kidam, tidak ada kesudahan bersifat dengan baqa. Gitu je. Tapi diri sifat kidam, diri sifat baqa ada ke tak? Tak ada. Diri sifat tu tak ada. Tapi kita reti, kita faham zat Allah yang tidak ada permulaan, kidam. Zat Allah yang tidak ada kesudahan, baqa. Tu faham dia. Adapun diri sifat ada ke tak? Tak ada. Adapun diri sifat kudrah, iradah sampai ke kalam, sifat tu ada. Kalau Allah buka hijab, buka dinding antara kita dengan Allah di hari akhirat, kita boleh melihat sifat kudrah, boleh melihat sifat iradah, sampailah kepada sifat kalam. Oleh kerana kudrah sampai kalam ni sifat yang ada, sifatun wujudiyatun, sifat yang ada, maka macam manakah sifat kudrah yang iradah sampai kalam yang ada ni ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang di sini sifat iradah sifat yang ada, kemudian berdiri di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi macam mana sifat iradah ada di zat Allah Ta'ala? Ada sifat iradah di zat Allah Ta'ala dengan sifat ini kaunuhu muridan. Satu sifat pula, sifat yang lain daripada sifat iradah, kaunuhu muridan ni lah seolah-olah yang melekatkan, yang jadi ada iradah di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu kaunuhu zat Allah, zat yang ada. Sifat iradah Allah, sifat yang ada. Macam mana sifat yang ada ni ada di zat Allah Ta'ala? Kaunuhu qadiran. Satu sifat yang seolah-olah menjadi pelekat, yang melekatkan sifat iradah di zat Allah seolah-olah ni. Tapi kenapa kata pelekat? Diqul ibarah, sepik nawa ayat. Kita biasanya kaunuhu ni, kaunuhu muridan, satu sifat yang melazimi bagi sifat iradah. Gitu dah. Satu sifat yang melazimi bagi sifat iradah. Apa makna melazimi bagi sifat iradah? Apa makna melazimi bagi sifat iradah? Apabila ada sifat iradah, adalah kaunuhu muridan. Kenapa? Payah nak faham. Jadi kaunuhu yang melazimi bagi sifat ma'ani, kaunuhu muridan contohnya yang melazimi bagi sifat iradah, kerana kaunuhu nilah seolah-olah yang melekatkan sifat iradah di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah. Tapi ayat melekat ni adalah kitab Pati Paridah kita penambatan, tambak penambatan pula dalam kitab Pati Paridah kita ni. Penambatan sifat iradah di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kaunuhu muridan. Penambatan, tambak tu lah, berkah tambak. Jadi ini semua dikul ibarah je ni. Mana payah ni nak ayat masa kau faham apa dia pengertian kaunuhu ni. Satu sifat yang melazimi, satu sifat yang melazimi bagi sifat iradah, tak faham juga. Ada iradah, adalah kaunuhu muridan. Kenapa? Kerana iradah sifat yang ada. Macam mana iradah berdiri ada di zat Allah Ta'ala, kaunuhu muridan, itulah seolah-olah menjadi pelekat yang melekatkan sifat iradah di zat Allah. Bukan pelekat sungguh ni. Kalau pelekat sungguh jadi renggang pula antara zat Allah dengan sifat iradah Allah. Dia pelekat ni macam kita bubuh gang tengah nah. Lekat satu benda dengan satu benda. Lepas tu lekat ngapa dengan gang tengah. Jadi situ gak kalau kita kata gak rengganglah antara satu benda dengan satu benda. Renggang dengan apa? Dengan gam hok ada tengah. Gam ada tengah. Tu kalau melekat sungguh, pelekat sungguh ni dak ni seolah-olah. Tetapi kenapa wujud kidam baqa sampai kepada wahdaniyah tak ada kaunuhu? Itu bukan sifat yang ada, cuma sungguh di zat Tuhan. Zat yang tidak ada permulaan, kidam. Zat yang tidak ada kesudahan, bersifat dengan sifat baqa. Sifat tak ada ke dah? Tak ada, kita reti saja. Dah ada tak kaunuhu seolah-olah sebagai pelekat yang melekatkan kidam baqa di zat Allah? Nak pelekat buat apa diri sifat tu? Tak ada. Kudrah iradah sampai ke kalam sifat yang ada. Jadi macam mana sifat yang ada ni ada di zat Allah, berdiri di zat Allah. Kaunuhu tu lah seolah-olah sebagai pelekat. Ni ma'ani maknawiyah. Faham ma'ani tu sifat yang ada, salbiah sifat yang tak ada, kita boleh faham lah kenapa ma'ani saja ada maknawiyah kaunuhu, kenapa salbiah tak ada kaunuhu. Sebab bukan sifat yang ada kidam baqa, hanya reti faham sahaja. Zat yang tidak berbilang, wahdaniyah. Diri sifat wahdaniyah ada tak di zat? Tak ada.
Cuma kita faham zat yang tidak berbilang, maka wahdaniyah lah nama sifatnya. Tapi diri sifat wahdaniyah itu tak ada. Diri sifat qudrah iradah sampai ke kalam ada. Diri sifat itu kemudian berdiri ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana sifat qudrah sampai ke kalam nak ada di zat Allah taala? Kaunuhu tu seolah-olah sebagai pelekat. Bagaimana? Tak sampai lagi kita ditajuk sifat kaunuhu, sifat yang ke-14. Tapi yang apa? Belang-belang, pada belang-belang. Sambil. Ada ni? Belang-belang tak boleh tau. Bukan belang tu. Kata lain. Belang-belang. Apa? Sambil. Kita nak cerita ni sifat ma'ah, ni sifat iradah, sifat yang sedia, sifat yang ada, kemudian ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat iradah sebagaimana sifat qudrah sampai pada sifat kalam, sifat yang ada. Maka macam mana sifat yang ada ni nak ada di zat Allah kaunuhu tu seolah-olah sebagai pelekat. Dia gitu. Ya menentu akan mungkinun. Ya menentu. Mana yang menentu? Iradah yang menentu. Yang menentu, yang menetap, yang memutuskan akan mungkinun. Yang menentu iradah. Dia sekarang ni yang menentu tu sifat iradah ke ataupun Allah Subhanahu wa taala. Qudrah yang mengada, yang meniada. Nak tanya qudrah yang mengada, yang meniada, ataupun Tuhan yang mengada, yang meniada. Kalau kita pula yang mengada meniada ni, kita ni sandau pada asbab. Yang mengada meniada ni tenaga yang ada di kita ke ataupun tubuh badan kita yang mengada meniada? Pada ni sekarang tenaga sifat ma'ani yang ada di zat di tubuh kita. Ni zat kita ni, tubuh kita. Tenaga sifat yang ada di tubuh kita. Sekarang yang mengada meniada ni tenaga ni ke zat kita yang mengada meniada? Tenaga. Okey, tenaga. Zat pergi netang tidur, tenaga membangun buat kerja. Kita tak payah. Ke mana? Sekarang tenaga ada di kita. Kalaulah tenaga tu yang mengada meniada, bukan zat kita, maka kita pergi netang tidur. Lepas tu suruh tenaga lah pergi buat kerja. Nak tanya sekarang ni, yang mengada meniada kita ataupun tenaga kita? Kita yang ada sifat tenaga, kita yang mengada. Ada? Sandak sebab zahir tu lah. Hakiki yang mengada Allah Ta'ala. Ni pun kena sebut semua juga ni. Saya sebut dah sebenarnya kita mengada. Tak apa tu sebab zahir dia gitu. Jadi sekarang ni yang mengada sifat qudrah ataupun Tuhan yang mengada? Tuhan yang mengada bukan sifat qudrah. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan sifat qudrah, mengada dan meniada. Sama juga. Yang menentu bukan iradah. Tuhan yang bersifat dengan iradah yang menentukan. Ni kata iradah sifat yang sedia. Kemudian ada di zat Allah Ta'ala. Iradah ni lah yang menentu akan mungkin. Iradah yang menentu. Ini dia panggil isnad majazi. Bukan hakiki dia tu. Sandar kepada sifat. Tapi hakikinya Allah yang bersifat dengan iradah lah yang menentu. Faham tak ni? Bukan sifat tu yang menentu. Macam qudrah lah. Bukan sifat qudrah yang mengada, yang meniada. Yang mengada meniada Tuhan. Yang mengada meniada
Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah nama bagi zat yang wajib ada. Kudrah sifat yang ada di zat Tuhan yang namanya Allah. Jadi yang mengadanya Allah, nama bagi zat Tuhan. Zat Tuhan itulah yang mengada meniada. Zat Tuhan mana? Zat Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Tuhan itulah yang menentu akan mungkinun. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan iradah. Sandar kepada kudrah yang mengada meniada. Sandar kepada, letak kepada iradah. Sifat iradah lah yang menentukan akan mungkinun. Itu sandar isnad majazi. Sandar pinjaman dia, bukan sandar sungguh. Hakikinya Allah yang mengada, Allah yang menentu. Bukan kalau berpegang, bukan Allah yang mengada, bukan Allah yang menentu. Zat diri kudrah tu yang mengada, zat diri iradah tu menentu. Kufur pegangan tu. Ingat baik. Kudrah mana yang mengada? Kudrah yang ada di zat Tuhan yang mengada, tapi bukan Tuhan. Diri sifat kudrah tu mengada, tapi bukan Tuhan. Kufur pegangan tu. Diri sifat iradah tu yang menentu, bukan Tuhan. Kufur pegangan. Dah kata kudrah yang mengada meniada, iradah yang menentu. Tu sandar kepada sifat. Sandar panggil apa? Isnad majazi. Sandar pinjaman je sementara. Hak hakiki dia, hakikinya Allah yang mengada meniada, Tuhan lah. Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Kan tak? Yang menentu Tuhan juga yang menentu. Tuhan yang bersifat dengan iradah. Ni kena ingat molek ni. Orang ngajar ke, kitab tulis ke, kudrah mengada meniada, iradah menentu, menetap, memutuskan. Ni kena faham molek. Ini bukan hakiki. Kena faham molek. Ini hanya isnad majazi. Ada ni. Ni kena ingat kau perkataan isnad majazi tu. Isnad majazi. Bukan hakiki, walaupun kita menyandar iradah yang menentu, bukan hakiki. Macam hak kita duk cakap harian ni lah, cakap asbab ni. Itu semua dia panggil isnad majazi lah ke. Kipas sejuk. Kipas lah jadi sejuknya. Kemudian pergi buka suis jadi kuat bunyi speaker. Tadi tak bunyi speaker. Guna. Bunyi speaker, kuat speaker kerana buka suis. Bila suis buka, elektrik jalan. Elektrik jalan, speaker pun berfungsi. Speaker, elektrik. Itu cakap isnad majazi. Hakikinya berlaku Tuhan berlaku buat makhluk tak payah bekas. Itu pegangan. Ada ni. Saya dah sebut ulang-ulang. Sebab apa di Terengganu kita cakap asbab je, makan obat, telan Panadol suti, hilang pening kepala, makan antibiotik sembuh penyakit. Satu antibiotik tak jadi, bubuh antibiotik lain pula, baru jadi, baru sembuh, baru sehat. Mu ni tak ada Tuhan mu ni. Obat ni, antibiotik ni yang bekas kapemu pun orang lah ngaji pasal tu. Ni orang belajar ni, ada guru di Terengganu kita yang ajar karut seumpama ni. Macam mana dia boleh mengajar karut gitu? Sebab dia tidak belajar, dia hanya membaca sendiri. Maka kita belajar dengan guru yang tidak belajar ilmu usuluddin ni, haram kita belajar, haram dia mengajar. Ingat baik. Ini bukan benda kecil-kecil Nak mengaji ilmu usuluddin, kena pastikan yang mengajar berguru, belajar serta mahir. Kalau belajar pun tak pun mahir, tak boleh juga. Belajar pun tidak, dia mengajar sendiri. Jadi macam tadilah, haram kita belajar. Akhirnya mengkafirkan orang hak hanya bercakap isnad majazi, sandar sementara kepada asbab hak zahir. Asbab zahir tadi penipada.
Zahirnya telang peneda, hilang penipala. Tadi nak jalan tak boleh, cocok sejarum, buang tukar. Orang nak pegang, nak piping, dia tepis dah. Sani mari klinik itu orang yang papa. Lepas cocok sejarum, orang nak papa, wak gong dah dia, wak sombong dah. Hei. Boleh sari, rebah semula. Sebab apa? Obat tu untuk sari je, dia nak ngecek je sekejap. Cocok sejarum, boleh jalan, bayar duit, mu balik, mu rebah rumah, mu punya pasal. Maka hak zahirnya cocok tu kan. Jadi boleh jalan. Kita pun kata Allah, lepas cocok sejarum boleh jalan lalu dah. Hai awak ni, obat hak cocok tu beri bekas. Dah. Kita orang Islam yang beriman, ni akidah kita tetap dah. Khalik yang menjadi yang bekas hanyalah Allah. Sandar tu sandar pada asbab zahir, sebab musabab yang zahir. Yang bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Tapi boleh ngajar gitu ramai mana nak murid hok berfahaman gitu. Baca kat sikit, mung tak ada Tuhan. Kapi mung ni. Mengajar kita tauhid pun tak berguru, baca kitab hikam tasawuf hakikah pun tidak berguru, akhirnya mengaruh sekali. Akhirnya jadi Jabariyah, tak ada kita Tuhan belaka. Tu Jabariyah. Kita di sunnah wajib berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tuhan mana? Ni panggil apa ni? Mengajar kita tauhid tidak guru, berat lagi, tambah pula mengajar pula kita hikam, kita hakikah tanpa berguru, kita kosong, tak ada sebarang catatan. Tapi orang ni hak tak ada asas, dia dengar sedap cerita iyalah. Tapi bagi orang belajar, dia tak boleh nak baca kitab hikam tu. Memang hidup pondok juga. Tapi orang pondok sendiri yang sama guru boleh sebut dia tak boleh ngajar kitab hikam. Hak sama anak murid ni. Anak murid ni hak ngaji lama. Hak ni mari setahun dua je hidup pondoknya. Balik kampung ngajar kitab hikam. Hak anak murid hak lama ni, dia tak boleh ngajar tu. Dia baru je ngaji. Berapa setahun dua je mengajinya. Tu hak ada asas. Tapi oleh kerana cakap pandai, orang kampung pun sedar. Ambil ilmu tauhid pun ambil, ilmu hak tasawuf hakikah pun ambil. Akhirnya mengkapi kawan cakap asbab. Akhirnya jadi Jabariyah. Mu Tuhan. Tai nak semayang je dekat diri. Tak ada ni berdiri ni. Tak ada aku ni. Mu Tuhan berdiri ni. Mu Tuhan berdiri ni. Angkat tangan takbir, boleh angkat tangan ni mu Tuhan, boleh baca ni mu Tuhan. Mana gitu tu Jabariyah? Ini sesak ni. Bukan salah sikit-sikit ni. Ramai. Lepas tu bila saya tanya dengan Tok Guru, cakap asbab dikafirkan, Tok Guru pelik. Dia tak cakap asbab ke sebenarnya? Dia tak cakap ke? Gas habis dah, tak boleh nak masak. Apa? Gas habis bekas. Oh, panah molek. Panah? Apa panah? Ada panah-panah. Tuhan buat belaka. Bukan kerana air nasi bau akak panah. Api tu buat dah. Panah Allah buat. Allah lama dah mengakak sejuk dah. Dah, bukan lama akak jadi sejuk. Allah buat sejuk. Tapi kita kalau dah lama hidang jadi sejuk. Kenapa sejuk? Sebab lama hidang. Lama hidang tu bekas. Dah, sejuk Allah buat, bukan lama hidang yang buat jadi sejuk. Sadi panah tadi bukan kerana berakat dapur, panah. Dah, panah Allah buat, bukan dapur yang buat, bukan api dapur yang buat. Cuma cakap sebab belaka. Orang yang mengkafir kau orang cakap sebab, dia cakap sebab juga benarnya. Tapi dia apa dia tunggu nak kafir orang. Ini parah di tanah kita dulu. Masa saya ngajar mula-mula tu banyak jenis hak pesen ni. Maka masa juga nak betul balik lah. Pakai masa. Hidup ngaji waktu daripada jahil, tak ada satu pergi ngaji dengan tu guru hak tak mengaji. Di waktu guru orang tak mengaji. Belajar lah. Selalu duduk pondok.
Selalu duduk pondok ni, setakat bawa diri pun mujur dah. Alhamdulillah. Nak mengajar ni kena kemah molek. Ada. Tak nak beza hak mana isnad majazi, mana hak isnad hakiki. Hakikinya yang menentu Tuhan Allah. Yang mengada Tuhan Allah. Bukan sifat. Ni sini sifat ni. Iradah mana? Sifat yang sedia mana? Sifat iradah yang menentu. Sifat yang menentu. Ada isnad majazi. Yang menentu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersifat dengan iradah. Yang menentu akan mumkinun. Dengan setengah barang yang harus atasnya atas barang. Kita kena, ni kena satu-satu ni. Kena satu-satu ni. Dengan setengah. Bukan dengan sekalian, dengan setengah. Ni nak faham balik pula ni. Kita duduk pegang sekalian yang berlaku ketentuan Allah. Tak ni, setengah ni. Bukan sekalian, setengah. Kemudian menentu-menentu ni yang bertentang. Yang bertentang ni yang sama. Yang bertentang kita ni ialah kadang-kadang bertentang ni berlawanan. Kadang-kadang bertentang ni sama. Macam kita kata rumah saya setentang dengan rumah dia. Mana apa setentang kita? Maknanya kita seiring bagi tak? Sama. Dia alik ni, kita alik ni. Setentang. Setentang ni berlawan? Tidak. Kalau berlawan, rumah dia belah nong, rumah saya belah nong. Tu berlawan. Ada? Ada ni. Rumah dia tu kat masjid tu. Rumah saya ni muka kapung ni. Tu panggil apa tu? Waktu berlawan tu. Ni rumah saya setentang dengan rumah dia. Mana apa tu? Sama. Ada kat mana bertentang tu makna sama. Ada bertentang makna berlawanan. Bertentang di sini mana muafaqah. Muafaqah tak faham pula sebab bahasa Arab. Muafaqah. Melayu cakap muafakat. Apa muafakat? Bersetuju. Saya ngaji ni yang bertentang, yakni yang bersetuju. Kita yang bersetuju ni hak lain pula, kita tak faham bersetuju. Saya ngaji yang bertentang dengan ilmunya ilmu Allah, yakni yang bersetuju dengan ilmunya. Hak tu saya ngaji. Bertentang makna bersetuju. Kita cerita apa pula ni bersetuju, tidak bersetuju ni apa benda pula cerita ni? Tak faham juga kita bersetuju. Makna apa? Bertentang dengan makna seiring, selaras, sebagaimana dengan ilmunya ilmu Allah. Boleh faham? Seiring, selaras. Apa yang Tuhan tentukan, itulah hak Tuhan tahu. Gitu. Pandai ni. Sebab menentu tanjizi qadim, menentu sedia kala. Ilmu mengetahui, tanjizi qadim mengetahui sedia kala. Sama dua tu. Menentu pun sedia kala, mengetahui pun sedia kala, sama-sama sedia kala. Kemudian selaras dua ni. Allah pada azal menentukan sebagaimana yang Allah mengetahui pada azal. Atau panggil apa? Bertentang. Ada. Jadi apa yang Tuhan tentukan selaras dengan apa yang Tuhan tahu. Tapi antara menentu dengan tahu, qadim belaka. Kita menentu selaras juga dengan apa yang kita tahu. Faham tak? Kita menentu, kita menetap selaras dengan maklumat yang kita tahu. Tapi kita tahu dahulu, menentu jadi kemudian. Faham tak ni? Sekarang kita tak berani lagi nak menentu, nak menetap. Sebab maklumat ilmu tak berapa jelas. Nantilah apabila maklumat ilmu jelas, saya akan menentu, saya akan menetap. Jadi kita, memanglah kita nak menentu, nak menetap, mestilah kita kena tahu.
Tapi tahu kita dahulu, menentu kita kemudian. Adapun menentu Allah qadim, sedia kala. Mengetahui Allah qadim, sedia kala. Tapi seiring antara dua tu. Apa yang Tuhan tentukan, itulah hak Tuhan tahu. Jadi sekarang ni menentu iradah, bukan ilmu. Menentu adalah iradah, bukan ilmu. Tapi apa yang Tuhan tentukan, Tuhan tahu. Memang ada pandangan, kalau kita ngaji bab qada, rukun iman yang keenam, kita sini qada iradah lah yang menentu. Kan qada menentu pada azal. Qadar Tuhan perbuat sekarang tu kudrah. Menentu pada azal. Menentu tu iradah. Ta'alluq iradah, fungsi iradah menentu. Tapi ada pandangan mengatakan qada menentu tu adalah ilmu. Lagi kot tu. Tetapi sama ada qada menentu tu iradah ataupun ilmu, sama je sebab dia berlaziman. Apa yang Tuhan tentukan Tuhan tahu, apa yang Tuhan tahu perkara harus Tuhan tentukan, dia berlaziman. Cuma di sini macam sebut minggu lepas lah, kita alhamdulillah dengan sifat 20 kita faham molek berkaitan dengan qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam. Tapi sifat 20 pun hak belajar lah. Hak sebut tadi sifat 20 juga. Tapi dia tak belajar. Akhirnya dia mengkafirkan orang. Ngajar sifat 20 juga. Akhirnya jadi Jabariyah. Bukan salah sifat 20 tu, salah dia tak belajar. Tapi kalau kita belajar molek, kaedah sifat 20 lah. Yang mana kita akan faham molek bab qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Kalau walaupun bidang agama tapi tidak mendalami kaedah sifat 20, bab qada qadar ni hak mudah-mudah tergelincir walaupun orang yang belajar dalam bidang agama. Walaupun belajar dalam bidang agama. Tapi kalau kita faham kaedah sifat 20 ni kemah, sebagaimana hak terdahulu tu baca minggu lepas terdahulu kan, ke-8 iradah sifat ma'ani, kehendak Allah atau kehendak Allah atas tu. Erti apa kehendak Allah? Apa-apa yang berlaku dalam alam. Semua yang berlaku. Alam mana ni? Alam dunia, alam akhirat, alam langit, alam bumi, kesemua yang berlaku. Apa-apa yang berlaku dalam alam, kesemuanya. Tengok. Dengan rentahan dan sengaja sengeleng Allah, semuanya dengan kehendak Allah belaka. Ini rukun iman yang keenam. Semuanya dengan sengaja sengeleng Allah, dengan rentahan Allah. Apa yang Tuhan rentah, apa yang Tuhan sengaja sengeleng, Tuhan tahu. Bagi pada tahu. Tapi kita, lepas tu kata kaedah sifat 20 bab rukun iman keenam, kita mulai dengan wahdaniyah pada perbuatan. Mati dulu mentauhidkan Allah pada perbuatan, biar kemas situ. Bawa lagi kepada sifat kudrah, keesaan pada perbuatan, kesemua perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah mana? Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah yang bersifat kudrah, yang mengadakan segala-gala perkara yang berlaku ni. Allah mengada gitu dah. Allah mengada muwafaqah selaras dengan kehendak Allah pada azal. Kehendak Allah mana? Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Sifat ke-8 iradah. Tuhan kehendak sekian perkara ni selaras dengan ilmu. Yang ke-9 sifat ilmu. Ada kena mati di ilmu. Baru faham molek. Kehendak Allah pada azal selaras dengan ilmu. Jadi kehendak pun azali, ketentuan azali, mengetahui pun azali. Kemudian Tuhan mengetahui segala-gala perkara yang harus, Tuhan kehendak segala-gala perkara yang harus. Sekian perkara. Tidak ada yang tergantung ni. Mana ada mu'alak di ilmu Allah nun. Mubrang putus belaka dah. Dah mu'alak mana? Tu catatan malaikat di Lauh Mahfuz.
Dah apa bezanya? Ini kita hak di Tuhan, ketentuan azali yang hanya Tuhan yang mengetahui. Lauh mahfuz tu makhluk kemudian pula Tuhan buat. Kalau ketentuan azali dengan catatan malaikat di lauh mahfuz pun tukar bimbo kucalana, punagana lah. Kita dah ngaji sifat Allah ni, sifat iradah. Allah sifat iradah menentukan segala-gala pada azal. Ni dia pada tentang azali. Hak qading tu, hak azali tu yang hanya Allah mengetahui. Kemudian Allah jadikan lauh mahfuz, Allah jadikan qalam, Allah jadikan malaikat. Allah perintah malaikat catat 40,000 tahun sebelum dijadikan Nabi Adam AS. Tetapi tetap bukan qading, baru. Lepas tu apa beza? Kita ngaji pula tu apa beza? Tapi cuma nak cerita dalam kitab Pati Paridah tidak ada bicara catatan malaikat di lauh mahfuz. Dibicara hak azali. Hak azali tidak ada yang mu'allaq, tidak ada yang tergantung. Sebab apa? Sebab Allah telah menentukan segala-gala. Tak ada tergantung. Berubah. Kalau tentang Allah berubah, di manakah duduk sifat ilmu Allah? Mana ni? Ni kena faham, nak kenal Tuhan ni. Dah hadis cerita tidak mengubah takdir malaikat doa. Kena faham hadis tu. Takdir mana? Takdir yang tercatat di lauh mahfuz. Kena letak molek. Jangan pergi naik hak azali di ilmu Tuhan. Dah kita duk minta. Cukup syarat pula kita minta. Cukup syarat kita minta. Makan halal, pakai halal. Berdoa di waktu yang mustajab, di tempat yang mustajab. Pada ni Tuhan pula janji dah, ud'uni astajib lakum. Minta oleh kamu akan aku, nescaya aku akan perkenan. Tuhan pun tak ada arah dah, serenda. Berilah apa hak dia nak. Tuhan ni macam mak ayah dia ingat. Tuhan ni macam mak ayah dia. Dia berdoa bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Dia berdoa cukup syarat bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Dia berdoa tempat mustajab, waktu mustajab bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Lepas tu Tuhan beri, itulah kehendak Tuhan. Ada ni. Hak Tuhan kena ubah, kena beri walaupun Tuhan tidak kehendak. Berdoa tu bukan hak Tuhan. Kita berdoa mutlak hak kita. Tuhan pun Allah, budak ni berdoa. Allah bukan Tuhan kalau begitu kau. Awal-awal Allah bukan Tuhan. Dah dia berdoa bukan hak Tuhan. Berdoa dah budak ni cukup syarat pula dah. Tuhan janji dah, Tuhan kena berilah. Tadi dah Tuhan macam mokpok dia buat. Ni kena Tuhan ke ni? Jadi kena faham pula tu hak mana, hak berubah dengan doa tu hak mana. Berubah hanya di catatan malaikat di lauh mahfuz. Kalau berdoa dapat bahagian, tak berdoa tak dapat bahagian. Doa berubah nasib, tak berdoa tak berubah nasib. Ini contoh catatan malaikat di lauh mahfuz. Sampai masa dia berdoa, nasib dia berubah. Berdoa, nasib dia berubah, itulah hak ketentuan azali. Itu je. Tapi masa sebelum berlaku tu malaikat tahu dah seseorang ni berdoa ataupun tidak. Malaikat tak tahu. Sebab di catatan tu berdoa, tidak berdoa. Berdoa, nasib dia berubah. Tidak berdoa, nasib tak berubah. Berdoa ke tak, malaikat tak tahu. Sampai masa berdoa, Tuhan perkenan, nasib dia berubah, baru malaikat tahu. Hak doa tu lah hak azali. Jadi makna hakikinya tidak ada yang tergantung. Sebab apa? Sebab semuanya telah ditentukan oleh Allah pada azal. Allah mana? Allah yang bersifat iradah selaras dengan sifat ilmu. Itu je. Sebab tu nak pergi pada bicara ketentuan yang tergantung di lauh mahfuz, kena ngaji molek hak Tuhan. Nak kenal molek Tuhan hak bersifat dengan kudrah, Tuhan yang bersifat dengan iradah, Tuhan yang bersifat ilmu. Kena faham ni molek.
Kalau hubung satu rahim, umurnya ditambah. Sama lah juga. Dihubung satu rahim, umur dia ditambah setahun. 60 jadi 61. Hubung satu rahim telah tengkang azali. Nombor 61 telah tengkang azali. Dah lah. Ni ada orang Allah kata, orang agama, ada anak murid juga. Kalau gini macam mana Ustaz? Allah nak tengok dulu sama ada seseorang itu hubung silaturahim ataupun tidak. Allah nak tengok dulu. Kalau sampai masa dihubung silaturahim, Allah pun tambah umur. Allah nak tengok dulu. Allah ni macam dia, ilmu tu mana ilmu? Nak tengok dulu ilmu duk mana? Allah nak tengok dulu. Tengok dihubung silaturahim ataupun tidak. Oh, dihubung silaturahim, Allah Taala tambah umur dia sikit lagi. Allah nak tengok dulu. Mana mengetahui Allah sedia kala, mana menentu Allah sedia kala. Ketentuan azali duduk mana? Ini nak cerita bab semayang puasa pergi Mekah ni. Hak nombor 1 lelaki ni. Semayang puasa pergi Mekah. Bukan wajib, hak sunat-sunat. Tak kenal Tuhan, kena-kena. Habis, ada apa dia? Ni cerita orang agama belakang ni. Bukan cerita orang hak tak semayang bang apa, bukan ni. Sama juga orang yang mengajar berceramah agama siap ada dalam YouTube lagi, diikuti oleh ribu-ribu orang, puluh-puluh ribu orang. Walaupun salah orang yang pegangan, respon tidak ada, comel belaka. Nah, ini berat. Kata-kata ni ambil faham sini. Apa-apa yang berlaku dalam alam semua tidak terkecuali pun sebesar kesemua dengan rentahan dan sengaja sengeleng Allah. Hak Allah belaka. Lepas tu kalau Allah belaka dah kita apa lagi dah Allah belaka? Tak ada apa, tak ada apa lah kitanya. Dah tadi kan kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Yelah kita ada sunnah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan tu pun masuk dalam apa-apa yang berlaku. Mana pilihan dan perbuatan kita rentahan dan sengaja sekalian Allah. Kena ada sini ni. Apa-apa yang berlaku dalam alam kesemuanya rentahan dan perbuatan Allah, rentahan dan sengaja sekalian Allah. Apa-apa yang berlaku termasuk pilihan kita pun apa-apa yang berlaku. Usaha kita pun apa-apa yang berlaku. Kesemuanya rentahan dan sengaja sekalian Allah. Habis kita. Itu rukun iman ke-6. Tapi kenapa kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan? Kerana banyak ayat-ayat Quran menyanda perbuatan kepada kita. Kenapa Allah menyanda perbuatan kepada kita? Walaha kita tak ada perbuatan pada hakiki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jangan ditanya kerjaan Allah Ta'ala. Kita yang akan ditanya pada hari akhirat. Ada perkara yang kita nak korek. Takat tu je. Kenapa Allah menyandarkan perbuatan kepada hamba dalam Al-Quran? Hakikinya hamba tidak ada apa-apa. Hakikinya Quran menyebut khaliqu kulli syai. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Quran sebut gitu. Tiba-tiba Quran juga sebut sandar kepada hamba. Ini nak letak molek sebab kita beriman dengan sekalian ayat Quran. Ayat kata Tuhan belaka, kita pun berpegang segala-gala Tuhan. Ayat sandar kita pun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hak Tuhan juga hakikinya. Dah kata tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan Jabariyah. Berpegang ada pilihan perbuatan tapi hak kita bukan hak Tuhan, mutlak hak kita tu Qadariyah. Ni faham tak? Tapi kita lagi pada pilihan perbuatan ni mati ni. Apa-apa yang berlaku dalam alam kesemuanya. Saya sebut semua dalam kitab Minhajul Abidin tu lah. Kalau saya baca di Masjid Abidin, Masjid Putih tu, tidak berlaku di alam bumi, alam langit, walaupun hanya terlintas di hati, walaupun hanya berkelip mata-mata, tidak berlaku melainkan qada dan qadar Allah. Habis itu. Saya sebut mana orang tua-tua kalau ikut review tu, dia kata hak ustaz duduk baca kitab Minhaj tu, dia kata duduk mulut dia dah, dia kata ingat duduk mulut dia, terlintas di hati pun qada qadar, berkelip mata pun qada qadar, pilihan hati sama telah qada dan qadar. Usaha kita berkelip mata pun qada dan qadar, usaha kita
Sama telahlah qada dan qadar. Sekian yang berlaku qada dan qadar itu hanya rukun iman yang kena. Simple saja. Macam sebut sok modoh, hak kata tak faham, bukan tak faham. Bukan tak faham. Ayah nak faham kita ni kata apa-apa yang berlaku ke semua Tuhan berlaku, tak faham? Faham. Tapi apa? Dah saya duk pegang muka ni, bertaubat segera. Tak ada waktunya. Bertaubat segera. Sesat akidah tu. Ni kadang-kadang kita tak belajar, pegang kita salah, berat dah kitanya. Belajar nak tahan kau akidah salah, lagi berat. Dia nak tahan semacam. Sepatutnya Allah hak Tuhan belaka lama kini saya duk pegang hak zahir saya belaka. Saya pegang hak saya, bertaubat segera. Dia dah berlawan macam dah lama kening hak berlaku saya, bukan lama kening, selama-lama berlaku saya, pas bila-bila hak berlakunya saya pada zahir. Ni hak berlaku sekarang ni bukan saya berlaku pada zahir. Bukan selama ni hak berlaku ni saya, sampai ke sudah pun zahirnya hak berlaku saya berlaku hak zahir. Lepas tu saya pun berpegang saya itu mensyirikkan Allah. Mana rukun yang kenal? Semua hak Tuhan. Jadi hak berlaku di saya Tuhan, semua hak Tuhan. Qada Tuhan berlaku, itu rukun iman. Dalam ni saya pegang salah, lah sesat. Bukan salah kecil-kecil. Pegang salah tu sesat, dosa besar, berat daripada orang berzina lagi, berat daripada orang menarik lagi, berat daripada orang berjudi lagi. Lepas tu malaikat catat dosa besar setiap saat boleh daripada mau balik sampai dia bertaubat. Belajar dah, tak mau taubat lagi, nak tahan kau nak akidah sesat, malaikat catat dosa besar. Sembahyang puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuak kerah. Lepas tu buat alasan tak faham. Buat alasan tak faham. Kita ni tak ada pengalaman. Tak faham kita ulang. Berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali ulang. Tak faham. Bukan awak tak faham, awak tak mau terima. Lepas tu awak tak mau terima, awak pegang akidah sesat. Tidak bertaubat dengan Allah. Sebelum ni pegang akidah sesat kerana jahil. Berat dah. Sekarang ni awak ngaji dah, nak pegang dengan sesat tu lagi berat daripada jahil masa pegang sesat pada masa jahil. Dia kena kerah gitu. Maknanya kalau jenis-jenis kita cakap kasar lah. Dia nak berlawan lagi. Dah makan ni ambil hatuk pada dinding. Dah uti ni. Kamu pegang tu sesat tu. Lama kini awak pegang sesat. Tapi nak kata benda gitu tu dok gamuk. Sebab salah pegangan ni, ada benda ni. Nak kata awak ni pegang pasal mana? Nak tanya molek ni, awak kata tak faham. Awak pegang macam mana? Dia pun cerita. Awak ni sesat tak pakar, tak tergamuk nak kata. Sebab sesat dalam bab pegang tak ada. Tak ada. Kalau orang panggil haji tu, saya panggil haji lah. Saya ada. Tak ada. Habis sesat ni. Tak ada. Mana kita hidup dalam kesesatan. Amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan sesat, mati dalam keadaan tak ada amal. Tak ada amal. Amal ada, pahala amal tak ada. Lepas tu dosa besar malaikat catat mula daripada mau balik sampai kau umur tua. Betul nak kata guna? Sebab apa kita ngaji ilmu akidah, dia berpegang sebagai zahir hamba sendiri yang memilih melakukan. Dia pun berpegang mutlak hamba memilih melakukan. Allah hanya mengetahui, Allah hanya membiarkan, Allah hanya tengok aja. Ini akidah yang sesat. Khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Yang baik tu. Kita orang ngaji ni alhamdulillah lah. Kita anak cucu kita tu kena beringat molek dalam bab ni. Semayang rajin, puasa rajin, aurah tutup, akhlak baik, tapi akidahnya macam mana? Apa-apa yang berlaku dalam alam kesemua dengan rentahan dan sengaja oleh Allah. Hak
erti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sini pula Allah yang bersifat iradah yang menentukan akan mumkinun dengan setengah barang yang harus atasnya atas barang. Saya akan cerita semula tu. Kenapa disebut setengah? Sebab kita kata sekalian yang berlaku ketentuan Allah. Sini kata setengah. Setengah barang yang harus. Tapi yang kita dah ulang hukum yang keenam, Allah yang bersifat iradah mengqadakkan, menentukan sekalian perkara yang berlaku. Macam gitu. Sini pula kata setengah. Sekarang yang berlaku di kita sekalian ni, yang berlaku di kita sedang berlaku sekalian ni, setengah lah orang panggil. Setengah ke mana? Sekarang Allah nentu kita duduk ke bangun. Duduk tu setengah lah panggil. Kalau Allah menentu sekalian, saat yang sama kita duduk, saat yang sama kita berdiri. Barulah sekalian. Kemudian sekarang kita Allah menentu diam, tidak gerak. Setengah lah orang panggil tu. Kalau Allah menentu sekalian, di saat yang sama Allah menentu kita gerak, Allah menentu kita diam. Mustahil gitu. Itu kata setengah. Dan kita kata sekalian yang berlaku. Yang berlaku tu setengah daripada perkara yang harus. Kan tak ada? Ni yang berlaku sekarang, kita duduk, tidak berdiri. Duduk perkara harus, berdiri perkara harus. Yang Tuhan kehendak sekarang ni setengah lah orang panggil. Sebab Allah kehendak kita sekarang duduk, tidak berdiri. Sekarang Allah kehendak kita diam, tidak gerak. Sekalian ni diam pun harus, gerak pun harus. Allah menentu setengah. Ni setengah kan? Ada panggil setengah. Yang kita kata sekalian yang berlaku mana? Duduk kita Allah tentukan, diam kita Allah tentukan. Kita kata sekalian hak berlaku. Hak berlaku ni ditentukan oleh Allah setengah je daripada hak benda harus. Ada ni. Yang berlaku kepada kita kenyang, tidak lapar. Yang berlaku pada kita lapar, tidak kenyang. Hak tu berlaku kitanya. Maka lapar tidak kenyang ni, lapar dia panggil setengah lah, bukan sekalian. Faham tak? Hak harus. Sebab kenyang pun harus pada akal, lapar pun harus pada akal. Allah menentu kenyang kita saat sekarang. Allah tidak menentukan lapar. Itu panggil menentu setengah. Tapi yang berlakunya apa sekarang? Kenyang. Hak kenyang itulah sekalian ni adalah ketentuan Allah. Kita kata sekalian ni hak berlaku. Tapi hak berlaku ni adalah setengah daripada perkara yang harus. Ambil faham sini dulu. Sebab kita kata setengah, kita duduk cerita rukun iman, sekalian yang berlaku kehendak Allah. Sekalian yang berlaku. Dan yang berlaku tu sekalian perkara harus. Tak, setengah. Berlaku gerak, tidak diam. Berlaku duduk, tidak berdiri. Berlaku kenyang, tidak lapar. Ada ni. Setengah apa kata tu? Ya, setengah belaka ni. Kita yang berlaku di kita kehendak Tuhan, lelaki tidak perempuan. Perempuan tidak lelaki, itu kehendak Tuhan. Hak tu panggil hak berlaku. Tapi benda harus, lelaki pun harus, perempuan pun harus. Tapi Tuhan kehendak pada kita setengah je lah. Kehendak lelaki tidak perempuan, kehendak perempuan tidak lelaki. Berlakunya lelaki, itulah sekiranya ketetapan Allah. Berlakunya perempuan, itulah sekiranya ketetapan Allah. Tapi yang Tuhan kehendak akan setengah, bukan sekalian. Itu je beza dianya. Sebab ni disebut setengah ni, bukan sekalian. Faham? Kehendak Allah, kita putih tidak hitam, kita hitam tidak putih. Hitam putih baru sekalian. Adakah Tuhan kehendak kita hitam putih di orang yang sama? Tidak. Allah Ta'ala kehendak putih, Allah Ta'ala tidak kehendak hitam. Allah Ta'ala kehendak hitam, Allah Ta'ala tidak kehendak putih. Hitam atau putih kita panggil setengah. Tapi apa yang berlaku putih kehendak Allah. Apa yang berlaku hitam di orang lain pula kehendak Allah. Sekian berlaku kehendak Allah. Tapi apa yang Tuhan kehendak setengah daripada perkara yang harus, bukan sekalian. Ke mana?
Tengok jam sampai pukul 10. Bukan, kita selagi dulu. Sejam setengah, 2 kitab. Sepatutnya 45 minit, 45 minit. Tapi panjang hak pertama semua, kadang-kadang hak kedua tak ada. Yelah, kadang-kadang nak berhenti tu tak boleh nak gatung-gatung. Tak nak gatung berhenti. Kena tengok jam semua supaya boleh selesai, tak selesai habis, tapi tak tergantung. Tak tergantung. Macam hak radio tu nah, radio tu tengok jam semua. Hak DJ, hak di Masjid Putih dia kata tak payah nyala lampu, dia kata. Sebab apa? Dia kata ustaz tahu dah nak berhenti saat mana. Dah kita tengok jam. Tengok jam tahu dah saat ni kena berhenti dah. Kita susun lalu dah ayat biar sampai saat berhenti tu tidak tergantung. Tidak tergantung. Sebab apa? Sebab kalau tergantung jadi salah faham. Lepas tu tengok jam semua. Tengok jam semua. Tapi ni Masjid Putih tu mudah dah. Dia buat jam tiang depan. Masjid sini dia tak ada. Jam belakang. Nampak jauh-jauh gitu. Masjid Putih dia buat depan. Tengok jam. Pukul berapa? Tak berapa lah. Sebab DJ tu kata ada juga orang ngajar, dia kata dia mengajar pas nyala lampu. Nyala dah lampu. Wallahu a'lam. Dia berhenti gitu je. Ada berhenti gitu. Dia panggil apa? Tergantung. Mana kita tak boleh berhenti itu. Kita kena letak. Saat ni ada 5 minit lagi. Ada 5 minit lagi ni. Kita kena apa kan? Cari tempat nak berhenti. Sebelum berhenti kita nak khulasah dulu. Kita ngajar daripada tadi. Khulasah dulu. Gak cukup masa kita berhenti. Taklah kata tengah-tengah sedap hurah, pas nyala lampu kita pun berhenti. Lepas tu tergantung. Tu jadi salah faham. Ni pun ialah tengok jam, tapi oleh kerana tak ada lampu nyala, jadi kita terlajak sampai 10:30. Kita kedua tak ada. Jadi hak kata menentu setengah ni sebab yang berlaku di kita memang setengah je. Tetapi sekalian yang berlaku kehendak Allah. Tapi yang berlaku tu sekalian, tidak. Berlaku gerak tidak diam, berlaku diam tidak gerak. Berlaku duduk tidak berdiri, berlaku berdiri tidak duduk. Sekalian apa? Setengah je berlaku tu. Setengah perkara yang harus. Sebab gerak harus, diam harus, duduk harus, bangun harus. Hak berlakunya gerak tidak diam. Hak berlakunya duduk tidak bangun. Itu panggil setengah. Allah menentu setengah. Tapi yang berlaku sama ada gerak ataupun diam, sama ada duduk atau berdiri, semua yang berlaku itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang selaras seiring dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita balik kepada menentu. Selaras dengan mengetahui. Menentu. Kehendak. Menentu oleh Allah. Berkehendak oleh Allah. Dia kadang-kadang di menentu, di kehendak tu pun jadi salah dak. Menentu ni makna Tuhan tahu, bukan Tuhan letak, bukan Tuhan mutuh. Allah kata jauhnya lari. Jadi bahasa pun tak erti dah. Menentu, kehendak, panggil tahu ke? Kita ni, kita cakap kita ni, menentu dengan tahu sama ke? Tidak. Menentu, apa makna menentu? Tahu? Tidak. Menentu dengan makna Tuhan netak, Tuhan mutu. Itu makna menentu. Kemudian apa yang Tuhan letak mutu selaras dengan tahu, ilmu. Apa pergi pada ilmu? Sekarang banyak bawakan takdir Allah hanya tahu. Takdir Allah hanya tahu. Allah tidak menetap, Allah tidak memutus, Allah hanya tahu. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah hanya tahu.
Kemudian apa yang berlaku, kesemuanya dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang berlaku, Tuhan tidak letak, Tuhan tidak memutus. Tuhan beri kebebasan sebebas-bebasnya, tetapi berlaku sekalian yang kita pilih itu dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ada dua pegangan kita. Yang pertama, Tuhan menetap, memutus. Yang kedua, Tuhan buat. Kan dua kan, qada qadar kan, ataupun qadar dan qada kan dua. Sekarang jelas menafikan kehendak Allah, menafikan ketentuan Allah. Kemudian berlakulah perkara yang bukan kehendak Allah, bukan ketentuan Allah. Allah hanya tahu. Berlaku tu dengan keizinan Allah. Kita bab keizinan ni bab lain pula. Sekarang memang dah menafikan qada, kehendak, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Terpesong dah situ. Kita diberi kebebasan untuk memilih sendiri. Sebab Allah letak dah IQ di akal yang boleh menilai, boleh memilih. Bukan Allah menentu, bukan Allah menetap. Allah mengetahui kita pilih apa, kita pilih baik ke, pilih buruk, Allah tahu. Tapi Allah tak menentu. Kemudian berlakulah perkara yang bukan Allah menentu, Allah menetap, Allah hanya tahu. Berlaku tu dengan keizinan Allah. Allah tidak menetap tu salah dah situ. Berlaku pula ni keizinan Allah. Apa makna keizinan Allah? Satu dah pegangan sesat. Allah tidak menetap, Allah tidak memutuskan. Dia menafikan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Dia menafikan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Punah ranah dah situnya. Sekarang yang kedua, berlakulah perkara yang bukan ditetapkan oleh Allah, hanya diketahui oleh Allah Ta'ala sahaja. Berlaku tu dengan keizinan. Apa makna dengan keizinan? Allah buat ke tak? Ni nak pergi yang kedua ni. Sebab kita dua. Yang pertama qada, yang kedua qadar. Sekarang qada tak ada dah. Allah tidak menentu, Allah tidak menetap, Allah tidak memutus. Allah hanya mengetahui. Sekarang ni hak sedang berlaku ni pula. Ni yang kedua. Kita berpegang yang sedang berlaku ni Allah yang bersifat dengan kudrah yang buat, yang melakukan. Sekarang dia kata berlaku dengan keizinan Allah. Apa makna keizinan Allah? Sebab saya bila sebut keizinan ni, saya dengar orang bawa berbagai-bagai bawakan maksud keizinan. Maksud izin tu banyak pengertian pula orang ni. Kita cakap juga izin ni, alhamdulillah semenjak makan obat ni dengan izin Allah penyakit jadi sembuh. Kita cakap juga dengan izin. Dan cakap gitu, cakap kan alhamdulillah semenjak kita makan obat ni dengan izin Allah penyakit saya sembuh. Tetapi saya dengar orang cerita bab izin ni dengan bagai-bagai pemahaman. Satu yang saya dengarnya dengan izin Allah. Sekarang Allah tidak kehendak dah, Allah hanya tahu. Satu dah kesesatan akidah. Berlaku perkara yang tidak kehendak Allah. Berlaku. Kerana itu Tuhan tidak kehendak. Kita diberi pilihan sebebas-bebasnya untuk memilih. Maka apabila kita memilih dengan pilihan mutlak kita, bukan Allah yang menetap memutus, kita buat, berlaku, berhasil. Berlaku berhasil itu dengan keizinan Allah. Satu kali saya dengar dengan izinan Allah, kenapa? Allah tidak halang, Allah biarkan, Allah benarkan. Tapi yang menjadikan kita, bukan Allah. Ada orang maksud gitu. Ada. Kita tidak Tuhan tidak buat, tapi Tuhan mengizinkan dengan makna Tuhan tidak sekat. Tuhan biarkan, dia pun buat jadi, buat jadi. Allah buat tidak, tapi Allah tidak ganggu lah maknanya. Allah tidak tak ganggu, Allah tak kosek, Allah tak sekat. Allah macam Allah biarkan. Maka berhasillah apa yang dilakukan dengan keizinan Allah. Dengan mana pun Allah tak halang. Makna tu macam kita dah cakap juga. Dia buat tu memanglah
Asal-asal kita pun tak setuju. Tapi nak buat juga, saya izinkan dia buat. Jadi dia buat tu dengan keizinan saya, maknanya saya bukan saya yang buat. Tapi saya tak campur, biarkan dia buat. Dah hina sangat, biarlah saya izin je lah dia buat. Jadi dia buat tu dengan keizinan saya. Saya buat ke tak? Tak. Tapi saya tak sekat, saya tak ganggu, saya tak halang. Itu makna izin. Saya izin. Jadi ada orang faham berlaku dengan izin Allah, bukan Allah buat, tapi Allah tidak ganggu, Allah biarkan. Ini kesesatan yang kedua. Tadi Allah tak nentu, tak letak, tak mutu, Allah tahu saja. Yang kedua ni, hak berlaku ni bukan Allah buat. Dah kata dengan keizinan Allah. Dengan keizinan Allah bermakna Allah tak halang, tapi bukan Allah buat. Sesat tu. Ada pula hak saya dengar, dengan keizinan Allah berlaku perkara ni. Apa makna? Allah sudah letak dah tenaga di kita, Allah mengizinkan tenaga di kita ni pula yang berkah. Hak tu qadariyah. Sesat. Ada. Sekarang Allah letak dah tenaga di hamba, Allah mengizinkan tenaga tu yang berkah. Allah letak dah khasiat di obat, Allah mengizinkan khasiat tu berkah. Allah izinkan khasiat tu berkah. Allah izinkan khasiat tu berkah. Tapi Allah yang berkah. Dah. Allah letak dah tenaga di hamba, Allah letak dah khasiat di obat, sampai masa Allah mengizinkan tenaga tu berkah. Khasiat di obat tu yang menyembuhkan, bukan Allah buat, tapi Allah mengizinkan dengan tenaga yang mari Tuhan juga di kita tu. Dengan khasiat di obat mari di Tuhan juga tu. Tapi saat bergerak kita berusaha, bukan Allah. Saat jadi semua penyakit, bukan Allah. Allah mengizinkan hak kuah yang Tuhan letak di makhluk tu. Ini qadariyah. Kita cakap alhamdulillah, semenjak makan obat tu dengan izin Allah, penyakit jadi baik. Kita cakap dengan izin Allah, mana Tuhan buat, bukan Tuhan izin, Tuhan biarkan makhluk buat. Dan kita cakap dengan izin juga, tapi kita faham kod lain. Ada orang faham kod lain. Kita dah cakap dengan izin Allah, dengan izin Allah. Ni saya boleh mari dengan izin Allah ni. Kalau tak izin tak boleh mari. Macam mana? Kita cakap gitu. Saya mari ni dengan izin Allah. Kalau tak izin, saya takkan boleh mari. Apa makna kita mari dengan izin Allah? Allah biarkan kita mari, Allah tak sekat kita nak mari. Tak, dengan izin Allah. Apa? Inilah kehendak Allah, inilah perbuatan Allah. Itu makna kita mari dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izin, dengan makna Allah tidak kehendak. Allah tidak izin, dengan makna Allah tidak perlakukan. Kita takkan sampai sini. Sebab gerak diam kita tu adalah kehendak dan perbuatan Allah. Itu maksud kita, saya mari ni dengan izin Allah. Kalau tak izin, saya tak boleh mari. Kenapa? Izin situ adalah kehendak dan perbuatan Allah. Kalau kita cakap izin tu comel ni tu cakap. Dah cakap, awak siapa? Saya. Orang kata nak mari saya siapa lah. Debe bunyi. Bunyi handalan. Baguslah awak mari. Lah saya cakap saja. Secakap nak mari, saya mesti mari. Tidak ada orang boleh menjekat saya. Kau gangguh bunyi tu. Makin bunyi handalan, debe sungguh. Dah, dengan izin Allah saya boleh sapa ni. Tu kan cakap berlalu tu. Tapi maksud apa dengan izin Allah? Maksudnya orang kena kenal tu lah. Yang berlaku tu qada Tuhan berlaku. Tu. Dengan izin Allah tu orang kena kenal tu. Mana kita kata izin Allah tu, ni. Duduk sini ni. Ni dia duduk di sini, duduk di akidah kita ni. Hukum makna ni. Mana kita cakap dengan izin Allah ni? Kita cakap dengan izin Allah ni. Dengan maksud hak rukun iman kenal, hak duduk sini. Hak duduk sini. Hak akidah kita ni. Tu izin Allah. Izin Allah dengan makna Allah biarkan,
Allah tidak ganggu apa yang kita nak buat. Tu tak ada rukun iman duduk sini. Ada ni. Macam cerita tadilah. Ni cerita dengan izin. Kita cerita hak kita teguh. Kita cerita hak kita teguh. Macam tadi lah. Saya kata nak mari, saya mari. Tu. Saya tak ada izin Tuhan. Tapi kalau akidah duduk sini, hukum yang kenal, sama je. Faham tak ni? Kita duduk cakap zahir. Makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga, makan ubat hilang sakit. Cerita apa-apa pun tak ada masalah ni. Rukun iman duduk sini dah. Sekalian qada dan qadar. Letak 100% pada kita pun tak sandar kata izin Tuhan pun sini tak kasih. Dengan izin Allah ni apa panggil apa? Cakap belapik orang panggil. Cakap comel dengan izin Allah. Tapi kalau cakap direct pun saya. Ni tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan guna ni. Kau dah duduk di akidah ni. Kita orang beriman kan. Ada. Tapi kalau tak ada qada di sini, cakap comel dengan izin Allah. Lepas tu maksud apa? Maksudnya Tuhan biarkan. Apa dia sesat gitu? Sebab qada tak ada di rukun iman, tak ada di akidah. Itu masalah dia. Ada. Cakap dengan izin Allah, cakap comel. Cakap mutlak kita pun. Tapi kalau qada di sini, tak ada masalah pegangan, tak mendedah. Cakap comel dengan izin Allah. Tapi akidah tak ada sini, tak ada tak? Ada ni. Atau kata dengan izin Allah ni, dia banyak pula gikut lain. Memang saya pernah satu kali tu, orang tua dia bercakap dengan izin Allah. Dia cakap dengan izin Allah. Dia makan ubat sembuh. Okey, ada apa lah kita. Dia cakap dengan izin Allah ke, dia cakap ustaz, saya makan ubat tu power sungguh baik penyakit saya. Kita dah tenda kok. Itu cakap sebab. Ada ni. Dia cakap obat tu power ustaz, patut pun harga mahal tu. Beli kat doktor pakar tu, harga berapa? Dia cakap gitu begitu tak konsep apa pun. Tapi dia cakap molek dengan izin Allah. Lagilah comel. Dia pergi sambung pula, dia pergi tambah pula. Kata tak ada pasal-pasal, tak tanya sepatah pun dengan dia ni. Haji, dengan izin tu mana apa, tak tanya sepatah pun. Berapa dia cakap comel dah dengan izin Allah tu. Kalau dia cakap kata obat semata-mata pun kita tak konsep. Itu cakap asbab. Tapi dia cakap pula comel, lagilah kita tak soal. Dia pergi sambung, Allah letak dah khasiat di obat, Allah mengizinkan khasiat tu pula yang menyembuhkan. Itu qadariyah. Tapi qadariyah bukan hak khasiat di obat. Qadariyah hanya kudrah di hamba. Itu akidah tabai'in atau akidah lain. Tapi hukum dia samalah, sama macam qadariyah. Khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Jadi lepas dia cakap dengan izin Allah tu, dia pergi sambung. Orang-orang baik cakap ni nak ceritalah dia. Allah letak khasiat di obat, Allah mengizinkan khasiat tu menyembuhkan. Tapi bukan Allah yang menyembuhkan, khasiat yang menyembuhkan. Khasiat tu bagaimana? Allah yang bubuh situ. Lepas tu pandangan muktamad dan hukum kafir, sebab sakut juga dengan Tuhan sikit. Memang yang menyembuh tu makhluk, khasiat bagaimana? Bagi dia Tuhan, dia ada sikit, dia ada sakut dengan Tuhan. Lepas tu pandangan muktamad tak hukum kafir. Tapi ni akidah yang fasik lagi mubtadi', akidah yang dosa besar. Yang wajib bertaubat segera. Amal ibadat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selagi tidak bertaubat dengan akidah yang sesat. Walaupun pandangan muktamad tak hukum kafir, sebab dia ada kait dengan Allah juga. Khasiat bagaimana? Allah yang bubuh. Jadi khasiat tu mai dari Allah juga. Tapi kalau kita ngaji hak keesaan pada perbuatan, itu dia panggil apa? Kam muttasil pada perbuatan. Berkongsi berkongsi perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah letak khasiat di obat. Perbuatan makhluk khasiat tu yang menyembuhkan. Atau panggil qasi. Ini mensyirikkan Allah, tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Ini akidah yang sesat. Tapi cakap dengan izin Allah.
Mana? Jadi sini ni memang banyak bawakan yang dia jadi menentu ni digi kepada mengetahui, bukan mana tak salah dah situ. Kita tahu ilmu dia sudah menafikan iradah. Dan Quran kan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, tu kan. Innama amruhu idza arada, sesungguhnya pekerjaan Allah apabila telah menghendaki oleh Allah. Arada fi'il madi, isyarat kepada tanjiz qadim bagi iradah. Allah telah menentukan pada azal. Sesungguhnya pekerjaan apabila telah menghendaki oleh Allah. Iradah tu nah. Arada yuridu iradatan fahuwa muridun wazaka muradun. Arada iradah tu nah. Bila Allah kehendak, bukan bila Allah tahu. Tapi apa yang Tuhan kehendak pasti Tuhan tahu. Gitu. Dinafikan iza arada. Dinafikan fa'alun lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan ia akan perkara yang ia kehendak, bukan ia tahu. Tapi apa yang ia kehendak, ia tahu. Sebab muafakat dengan ilmu. Tapi ayat tu sebut innallaha yaf'alu ma yurid. Allah melakukan akan barang yang ia kehendak. Hak dia letak, hak dia mutu, hak dia susun. Dah kalau gitu gak Allah letak, Allah mutu, Allah susun, dah kita apa laginya? Dah kita terikat Dah tak ada terikat mana lagi, Tuhan netu dah. Kalau Tuhan netu, Tuhan letak, Tuhan mutu, lepas tu kita bebas pula berlawang kita dengan Tuhan, siapa menang pula kayak gini. Bila Tuhan letak, Tuhan mutu, kita tak ada apa satu, kita dipaksa, kita terikat dengan qada dan qada Allah. Dia tak dia nak terima. Dia kata dipaksa tu Jabariyah. Memanglah hakikinya Jabariyah. Ayat ni. Hakikinya memang Jabariyah. Tapi bezanya kita ahli sunnah, kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi walaupun kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan tetap terikat dengan qada dan qadar. Tetap dipaksa dengan qada dan qadar. Sebab apa? Sebab sekalian perkara telah ditetapkan, telah diputuskan oleh Allah pada azal. Habis. Itu je. Lepas tu apa? Hak sekarang ni lah. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada zahirnya kita terikat ke tak? Kita dipaksa ke tak pada zahir? Dah. Kita bebas. Ke mana? Kita ni zahir. Kita ditarik-tarik, ditolok-tolok, di apa sekarang? Sama-sama bebas. Ke mana? Ke kita macam dipukau? Dah. Kita bebas. Kita bebas memilih, bebas melakukan, bebas memilih, bebas. Tapi apa yang kita pilih, itulah qada dan qadar. Habis itu dah. Mukhtaran zahira, majburan batina. Zahir kita bebas. Tapi hakikinya kita apa? Apa berlaku di kita ni? Qada dan qadar Allah. Itu je. Zahir kita bebas memilih, kita bebas melakukan. Tapi sebenarnya rukun iman yang ke-6 sekalian qada dan qadar Allah. Habis kata. Itu je. Kalau katanya Allah menentukan ataupun kita bebas memilih, kalau tanya kita, Allah telah menentukan siap-siap pada azal ataupun kita bebas memilih, kita jawab kita bebas memilih pada zahir. Tapi apa yang kita pilih, itulah ketetapan Allah pada azal. Hak siap-siap dah. Gitu. Adakah Allah menentukan segala perkara azal ataupun kita diberi pilihan? Kita berjawab kita diberi pilihan pada zahirnya, tapi apa yang kita pilih semuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan pada perbuatan. Kemudian dengan setengah barang yang harus tu insya-Allah saya akan ulang semula lah.
hak dengan setengah barang harus atasnya yang bertentang dengan ilmunya seperti ditentukan pada sedia kala dengan adanya atau tak adanya, atau dengan putih atau hitam, atau dengan panjang atau pendek, atau hanya panggil setengah belaka ni. Allah menentu ada, tak ada lah menentu tak ada. Setengah lah panggil. Allah menentu putih, tidak hitam. Menentu hitam, tidak putih. Allah menentu panjang, tidak pendek. Kalau Allah menentu pendek, tidak panjang. Tapi ada tak ada, putih, hitam, panjang, pendek, benda harus belaka. Tapi Allah menentu setengah. Tapi apa yang berlaku sekarang ada. Semua ketentuan Allah. Apa yang berlaku sekarang ni putih, semua ketentuan Allah. Apa yang berlaku sekarang ni panjang, semuanya ketentuan Allah. Mati. Di semua yang berlaku ketentuan Allah. Tapi apa yang berlaku adalah ketentuan Allah daripada setengah perkara yang harus. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lorak sikit.